This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni kita akan ulang kaji balik. Okey, kita akan revise balik tajuk akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar yang notanya yang awak dah siapkan. Okey, tapi beberapa murid sahaja yang siapkan nota akaun kawalan ni. Okey, saya berikan masa awak ambil vaksin sebelum ni. Okey, so tajuk ni sangat penting. Okay, sebabnya soalan berkaitan dengan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar ni memang soalan yang sangat famous masa SPM. Okay, so sebelum ni awak dah buat leja. Okay, so nanti bila awak naik kelas nanti, naik sekolah nanti, saya harap awak bawa buku leja. Bawa buku leja dan kita akan mengulang kaji, buat latihan leja banyak-banyak kali. Okay, buat sampai awak faham. Okay, kita akan buat daripada dokumen sampai daripada buku dokumen perniagaan, buku catatan pertama sampai ke leja. Kita akan buat 2-3 kali latihan dan kemudian kita akan masuk balik akaun kawalan. Okay, untuk hari ni kita akan tengok akaun kawalan dan imbangan duga. Okay, so akaun kawalan ni saya dah suruh awak buat nota sebelum ni. Okay, kelas offline masa awak ambil vaksin hari tu. Okay, akaun kawalan ni mengumpulkan segala yang berkaitan dengan akaun belum terima dengan akaun belum bayar. Okay, untuk kita nak tahu berapa jumlah kita hutang dengan orang, berapakah jumlah orang berhutang dengan kita. Okay, sebab itu dia panggil akaun kawalan. Sebab kita nak kontrol, okay, akaun kita tu, hutang kita ada banyak mana dah. Okay, kalau kita tak buat akaun kawalan, kita tak tahu siapa yang berhutang dengan kita. Okay, berapa orang yang berhutang dengan kita berhutang orang, kita tak tahu amount dia berapa. Okay, so itu tujuannya kita buat akaun kawalan. Okay, akaun kawalan dari akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar, ini format dia. Memang tak berubah. Segala yang berkaitan dengan jualan, okay, jualan kredit, jualan ini adalah jualan kredit. Okey, jualan kredit, okey, faedah bank cek tak laku, diskaun diberi dan dibatalkan di sebelah sini. Okey, format ni mesti awak hafal. Okey, naik sekolah nanti saya akan panggil untuk awak ulang balik apa yang ada di dalam debit account belum terima dan apa yang di belah kredit ni apa dia butir-butir dia. Okey, saya tak nak tahu amount, saya nak tahu dia punya butir dia sahaja. Okey, itu tugasan pertama awak bila awak naik sekolah nanti. Okey, saya akan tanya awak. Okey, satu-satu. Apa yang ada di sebelah debit, apa yang ada di sebelah kredit di akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Okey, baki BB ini. Okey, baki BB ni kalau kita tengok, baki BB ini kenapa dia ada di sebelah kanan dan kiri? Kenapa dia ada di sebelah debit dan ada di sebelah kredit? Okey, kadang-kadang amount dia akan berada di sebelah debit dan di sebelah kredit. Okey, bergantung kepada kita tengok pada awal bulan itu. Okey, yang kita perlu catatkan di dalam jurnal am. Okey. So, akaun kawalan belum terima ini orang itu, contohnya kalau saya berhutang dengan Mir. Okey, saya berhutang dengan Mir. Mir itu adalah akaun belum bayar saya. Dan Mir juga boleh jadi akaun belum terima saya. Maksudnya Mir boleh meminjam dengan saya dan Mir pun boleh memberi hutang kepada saya. Itu maksudnya. Sebab itu dia boleh berada di sebelah debit dan dia boleh berada di sebelah kredit. Baki BB ini maksudnya apa? Baki BB ini adalah bermaksud daripada baki hantar bawah. Okey, baki hantar bawah baki hantar bawah yang daripada bulan sebelumnya. Okey. So ini kita kena refresh balik okey. Leja tu apa? Okey, so kalau tengok kat sini jualan, sepatutnya jualan itu di sebelah kredit, betul tak? Jualan mesti berbaki di sebelah kredit. Tapi bila dia berada di dalam akaun kawalan belum terima, okey, dia mesti di dalam akaun kawalan belum terima dia mesti berada di sebelah debit. Dia akan jadi kontra. Okay, dia akan jadi kontra. So sama juga dengan pulangan jualan. Pulangan jualan mesti debit.
dalam ledger. Tapi di dalam akaun kawalan belum terima, dia berada di sebelah kredit. Okey, sama juga dengan diskaun diberi, hutang lapuk. Okey, dia ni semuanya berada di mesti berada di sebelah debit. Tapi bila di akaun kawalan belum terima, okey, dia akan berada di sebelah kredit. Okey. Okey. Setakat ni faham tak? Tak apa, nanti kita akan ulang balik bila bersemuka nanti. Okay. Cikgu, macam mana nak Kemudian, tahu butir dia tu kat belah kredit ke kat debit? Awak kena hafal ni. Ni memang kena hafal. Okey, kalau dalam ledger dia berbaki debit, kalau pulangan jualan ni dia berbaki debit. Okey, so dalam akaun kawalan belum terima, dia mesti berada di sebelah kredit. Okey? Sekejap Okey. Sama juga diskaun diberi. Semua sama. Okey, dia sebenarnya dalam ledger dia berada di sebelah debit. Tapi dia dalam akaun kawalan belum terima dia di sebelah kredit. Dia jadi kontra. Okey. So ini adalah rentetan daripada ledger. Okey, tengok kita tengok contoh. Okey, ledger. Ni kita tengok ledger. Okey, mana contoh dia kat sini. Okey, ni diskaun diberi. Diskaun diberi. Ni contoh dia punya akaun dia diskaun diberi, dia berbaki debit. Okey, ni berbaki debit. So di dalam akaun kawalan belum terima, dia mesti berada di sebelah kredit. Okey. Tadi dalam ledger dia debit. Okey, baki BB dia debit. Tapi di dalam akaun kawalan belum terima, dia berada di kredit. Sama juga yang ni. Ini semua dalam ledger dia punya baki BB dia adalah debit. Tapi bila berada di akaun kawalan belum terima, dia akan berada di sebelah kredit. Okey, sama juga dengan yang ni. Dalam ledger, baki BB dia, bila awak dah buat semua, baki BB dia akan berada di sebelah kredit. Tapi bila duduk di akaun kawalan, dia akan berada di sebelah debit. Okay? So ini je awak kena hafal. Awak hafal dulu ni. Okay? Sama juga dengan akaun kawalan belum bayar. Okay, akaun kawalan belum bayar pun sama. Okey, baki BB ini adalah daripada pada awal bulan yang kita kena masukkan dalam jurnal am. Okey, contohnya macam ni. Okey, akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, yang nilai ini yang kita masukkan ke dalam akaun kawalan tadi. Okey. Tengoklah dia debit ke kredit sebab kadang-kadang dia boleh berada di debit dan kadang-kadang boleh berada di debit. Okay. So yang ni pun awak kena hafal. Hafal juga. Okay, belian angkutan masuk faedah ini dia berada di sebelah debit di dalam ledger. Dia baki dia berada di debit. Okay, nanti saya tunjukkan contoh. Okay. Kemudian sama juga dengan yang ni. Diskaun diterima. Diskaun diterima dia mesti kredit. Tapi bila duduk di dalam akaun kawalan belum bayar, dia akan berada di debit. Okay, sama juga dengan pulangan belian. So ini yang awak kena hafal. Awak hafal dulu ni. Okay, awak hafal dulu ni. Okay, nanti bila buka sekolah, saya akan bagi latihan dan saya akan ajar secara detail. Okay, so ini
adalah daripada ledger. Okay, kita akan masukkan. So yang penting sekarang ni saya nak awak hafal dulu akaun kawalan belum bayar dan akaun kawalan belum terima. Okey, item dia. Butir yang ada dalam akaun-akaun ini. Dua akaun ni. Saya nak awak hafal dulu dua ni. Okey, cara nak merekod dia nanti. Nanti kita akan belajar bila bersemuka. Okey? Okey, kemudian untuk hari ni kita akan masuk imbangan duga. Okey, kita akan masuk imbangan duga. Jelas tak? Boleh nampak ke? Okay, siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Okay, imbangan duga. Okay, imbangan duga adalah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger. Maksudnya segala yang ada di dalam ledger ni. Okay, ni yang dalam ni. Okay, yang ada dalam baki ni. Segala yang ada ni. Yang ni. Okay, semua yang ada dalam ni. Dia nak baki debit dan baki kredit. Okay. Ni kita panggil ni lah baki. Okay. Ni. Kita nak collect ni. Semua yang ada dalam ledger ni. Okay. Awak dah buat ledger kan? Awak dah buat ledger. Awak dah tutup. So yang saya bulatkan ni. Okay. Nampak tak? Yang saya bulatkan ni semua. Okay, kalau macam ni dia ada tak baki hantar bawah, baki bawah-bawah? Tak ada kan? So kosong lah. Kalau ni yang ni ada baki BB. Kita akan ambil nilai baki BB. Okay, so itu fungsi dia. Fungsi imbangan duga adalah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun ledger. Okay, maksudnya dia ambil daripada sini. Semua ni, baki-baki yang dia ambil ni. Dia tak ada dah tak tengok dah item-item ni. Kita hanya tengok yang akhir sekali. Yang 1 hari bulan yang baru. Okey, bukan baki hantar bawah. Tapi kita akan tengok baki bawah-bawah. Okey, kita akan masukkan ke dalam satu rumusan. Okey, yang kita masukkan rumusan dalam ni. Okey, mesti ada tajuk. Okey, mesti ada nama dia. Imbangan duga apa. Okey, so kita akan masukkan kat sini. Segala yang berbaki debit kita akan masukkan sebelah sini. Segala yang berkaitan dengan kredit akan kita masukkan di sebelah sini. Okey, nampak tak? Okey. Kalau bentuk lajur pula, okey, dia macam dalam jurnal am lah. Okey. Mesti ada tajuk, jangan lupa tajuk mesti ada nama syarikat dan tajuk. Mesti ada. Jangan tinggal. Okey, jangan awak tinggalkan. Sebabnya tajuk ini okey akan dapat 1 markah. Okay, kalau awak tinggal rugilah. Okay, daripada markah daripada 79, daripada 80 awak dapat 79 je. Okay, jangan lupa tajuk tu penting. Okay, dan kemudian menyenaraikan semua akaun dalam ledger. Maksudnya okay, awak tengok, awak ambil nilai ni. Okay, ini nilai ni baki BB 70. Okay, baki BB. Kita akan ambil nilai daripada baki BB. So ini kita nak tulis apa? Kita tak boleh nak tulis baki BB. Okey, kita akan tulis apa dia? Okey, kita akan tulis, kita ambil baki tu daripada mana? Daripada buku tunai runcit. So butir dia adalah sebenarnya apa dia? Kita ambil, kita tulis buku tunai runcit. Okey, baki BB. Okey, di sebelah debit 70. So kita tulis buku tunai runcit RM70. Itu maksud imbangan duga. Okey. So fungsi imbangan duga menyemak ketepatan catatan bergu. Okey, mesti ada, kalau ada duit keluar mesti ada duit masuk. Okey. So kita nak tahu berapa jumlah baki penggunaan kita yang kita dah gunakan dan berapa duit yang masih ada pada kita. Okey. So kemudian menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Kalau tak imbang, maksudnya ledger kita tu ada masalah. Okay, so kita kena semak balik ledger kita kena semak balik buku catatan pertama. Saya ulang balik, apakah dia buku catatan pertama? Buku catatan pertama apa dia? Jurnal am, jurnal khas. Okay, jurnal khas tu apa? Okay, jurnal khas apa dia?
Ada jurnal belian, ada jurnal jualan, ada JPJ, ada JPB, ada jurnal penerimaan tunai, ada jurnal pembayaran tunai. Okey, pembayaran tunai. So itu jurnal khas. Okey, kalau jurnal am dia ada satu sahaja. Okey, fungsi dia apa? Banyak kali dah saya tanya ni. Okey, jurnal am fungsi dia untuk mulakan perniagaan. Okey. Okey, apa lagi? Baki. Okey, kalau beli dan jual aset bukan semasa. Okey, ada ambilan. Kalau ada ambilan barang. Okey, ada berapa fungsi? Ada 6 fungsi jurnal am. Okey. So, kita tengok kat situ memudahkan penyediaan penyata kewangan. Bila awak dah ada rumusan macam ni, okey, dia ada rumusan, okey, senaraikan buku tunai runcit, bank tunai dan segala-galanya lah, segala jenis akaun kita masukkan di dalam ini, masukkan kat dalam ni, okey, satu rumusan. Okey. Kita akan boleh pindahkan ke dalam penyata kewangan. Apakah dia penyata kewangan? Penyata kewangan ini kita dah belajar dah masa bab 2. Okey, apa dia penyata kewangan? Penyata kewangan ada akaun perdagangan yang saya suruh hafal dulu masa PKP yang sebelum ni, ada akaun untung rugi, ada penyata kedudukan kewangan. Okey. So ini benda-benda ni okey, diambil daripada imbangan duga. Kalau imbangan duga awak salah, ini pun salah lah. Okey, selepas tajuk imbangan duga kita akan belajar penyata kewangan. Okey. So kita tengok kat sini, okey, kita tengok contoh 1. Okey, setelah awak buat leja, awak buat buku tunai runcit. So awak dah dapat baki BB, dah dapat dah 70 buku tunai runcit. Buku tunai, okey, tunai dia 3,600. Bank dia adalah 35,700. So kita kan masukkan, okey, kita akan masukkan jadilah dia macam ni. Okey, satu rumusan. Okey. Satu rumusan macam ni. Okey, ini adalah bentuk apa? Ni bentuk T. Okey, kalau dalam soalan dia kata, okey, sediakan imbangan duga bentuk T. Ni lah bentuk T. Ni bentuk T. Yang ada dalam buku leja awak. Kalau dia kata buat dalam bentuk penyata, ni bentuk penyata. Dia debit dan kredit berada di sebelah-sebelah. Kalau bentuk T, debit kat sini, kredit di sebelah sini. Kiri dan kanan. Itu bentuk T. Kalau bentuk penyata, saya ulang balik, bentuk penyata atau bentuk lajur, dia macam ni. Okay. Okay, so kita tengok nilai ni. Mana dapat nilai? Alatan pejabat 3,500, belian 7,500, pulangan jualan 200. Ini adalah daripada baki-baki yang kita tengok kat atas ni. Okay, alatan pejabat 3,500. Mana dia dapat? Mana dapat 3,500? So kita tengok kat sini. Betul tak? Okay, dia ambil daripada nilai ini. Okay, so nilai-nilai ni, okay, ini debit, ini debit. Okay, alatan pejabat debit, akaun belian debit, akaun pulangan jualan 200 debit, ambilan debit, akaun gaji debit. Ni kita akan masukkan semuanya ke dalam ini. Okay, ni ada dalam buku teks awak muka surat 193 kalau awak tak jelas. Okay, semuanya kita masuk ke sebelah debit. Sama juga kalau dalam bentuk lajur. Okay, bentuk lajur dia susun lah, dia ikut susunan dia. Kalau yang first dia adalah modal. So kita letaklah modal. Modal 50,000. Okay. Modal, baki kredit dia, baki dia di sebelah kredit. Okay, di sebelah kredit. Kredit. So kita akan masukkan kat dalam kredit. Modal 50,000. Okey, jualan 2830. Mana dapat nilai tu? Kita tengok akaun jualan. Okey, mana akaun jualan? Okey, 2830 di sebelah kredit. Dia ambil nilai daripada baki BB. Okey, baki BB ni. Okey. Okey, so kita masukkan. Sama je. Okey, yang bentuk T dengan bentuk penyata adalah sama.
Okay, so bila dah siap semua, kita dah masukkan semua ledger kita dah buat. Okay, kita akan masukkan ke dalam ini. Kemudian kita jumlahkan. Okay, bila jumlahkan, okay, ini mesti sama. Nilainya mesti sama. Di sebelah debit dan di sebelah kredit mesti sama. Kalau tak sama, maksudnya awak punya ledger ada masalah. Okay, dia mesti ada masalah. Okay, ni. Ada masalah kat sini. Kalau sebabnya duit keluar dengan duit masuk, kalau saya ambil duit daripada awak, mesti nilainya samalah dalam akaun awak. Okay, tak boleh berbeza. Okay, so ni mesti sama. Okay, so kita tengok yang seterusnya. So imbangan duga ni senang je. Imbangan duga adalah rumusan daripada akaun ledger yang awak dah buat. Okay, okay tak? Dekat ni boleh tak? Faham tak? Sebab saya akan berikan awak latihan sekejap lagi untuk awak buat dan kemudian awak boleh hantar pada saya. Okay, next week saya nak tengok semua latihan saya siap. Okay, insyaAllah Okay, seterusnya kita akan tengok tajuk. Okay, seterusnya kita akan tengok tajuk inventory. Okay, tajuk inventory. Inventory ni pun penting, ada dalam kerja khusus account. Okay, kerja khusus account memang setiap tahun memang keluar tajuk inventory ni. Okay, kita tengok hubungan inventory. Okay, apa maksud inventory ni? Inventory ni kita akan samakan dia dengan stok. Okay, dulu kita panggil dia stok. Okay, bila masuk tahun 2017, sistem baru di SKP, kita dah gunakan sukatan yang baru, kita panggil dia inventory. Okay. Okay, so inventory. Kita panggil dia inventory ataupun stok. Okay, bila kita nak jual barang, kita mestilah ada stok barang. Kita beli barang banyak-banyak, kita simpan dalam gudang dan bila kita nak jual barang, kita keluarkan barang sikit-sikit. Sebab itu kita perlukan kad inventory. Okay, ni contoh kad inventory. Kita tengok kat sini. Okay, dekat kad inventory ni mesti ada bilangan, mesti ada tarikh, ada dokumen, ada nombor dokumen. Okay, mesti ada masuk, kotak untuk masuk, mesti ada kotak untuk keluar dan mesti ada baki. Okay, kotak ni pun penting. Ini kita panggil dia kotak inventory. Kad inventory. Okay, tarikh tu maksudnya tarikh barang kita beli. Barang kita beli dan kita masukkan ke dalam gudang kita. Kita masukkan ke dalam stok kita. Okay, dokumen kita dapat daripada mana? Kalau kita beli barang daripada secara cash, so dokumen dia apa? Okay, resit, okay, bill, okay, bergantung. Kalau kita beli secara hutang, invoice lah, dokumen dia invoice. So nombor dokumen tu pun mesti ada. Sebabnya nanti juru audit dalaman akan semak. Okay, sama tak? Okay, barang yang ada pengiraan stok. Stok ni akan ada di dalam penyata kewangan. Okay. So masuk ni apa maksud dia? Maksudnya barang yang kita beli. Bila kita beli barang, okay, maksudnya stok kita masuk ke dalam kedai. So berapa jumlah dia? Kalau hari ni kita beli 100 unit, 100 batang pensel, 100 pen, so kita tulis 100. Okay, kita tulis 100. Harga dia berapa? Mesti merekod pada harga kos. Okay, harga kos. Okay, kalau yang masuk ni memang logik lah. Kita beli barang, kita beli pen itu dengan harga RM2. Okay, logik lah RM2. Kita tulis RM2. Okay, amount dia RM2 darab dengan 100 berapa? Okay, so keluar. Dia mesti ada keluar, masuk dan keluar. So hari ni saya beli 100 batang pen dengan harga RM2. Okay, so petang ada orang nak datang beli, okay, ada cikgu nak beli dalam 50 batang pen. So berapa keluar? So keluarnya 50.
takkan kita nak jual dengan harga RM2 juga. Mesti kita akan jual dengan harga RM3 sebatang. Kan? Tapi kita tak boleh nak tulis harga RM3 di sini. Di kad inventory kita perlu tulis harga asal, harga kos. So kita tulis juga RM2. Okay, mesti tulis dengan harga yang sama. Okay, so amount dia berapa? Darablah 50 kali RM2. Okay, so baki dia ada berapa? Pagi saya beli 100 pen. Petang saya dah jual. So tinggal lagi 50. Okay, itu maksud dia. Okay, tu kad inventory. Okay, so kita tengok contoh 3. Okay, contoh 3. Urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Gudang. Okey, Puan Hanis ingin menghitung inventory akhir. So nak tahu stok akhir dia berapa. Okey, sebab dah beli pen, macam saya bagi contoh tadi pen kan. Okey, saya dah beli pen, lepas tu saya jual pen, lepas tu saya beli lagi, saya top up lagi pen. Okey, so itu pentingnya kan inventory. So dia nak tahu stok akhir dia berapa, inventory akhir dia berapa. So dia buat kad inventory, ada kad inventory rak pameran dan ada kad inventory untuk kerusi. Sebab apa? Sebabnya Puan Hanis ni dia menjual perabot. So kad inventory dia perabot lah. Kalau dia jual alat tulis, so kad inventory dia alat tulis. Okay, bergantung kepada bisnes awak. Okay. So kalau tengok kat sini, kad inventory dia pada 1 hari bulan, okay, dah ada baki yang pada bulan lepas. Bulan lepas dah ada dah 30. 30 rak pameran. Kerusi pula ada 10. Okay, so pada bulan terkini, pada bulan 1, kita tengok apa urus niaga dia buat. Okay, invoice salinan. Okay, kalau salinan ni apa? Okay, kalau salinan ni maksudnya kita jual. Okay, so kita jual. Okay, so kita jual berapa? 3 unit. So kita tengok. Okay, rak pameran. Okay, kita tengok rak pameran. Pada mulanya, tengok kat sini. Okay, ni baki mula-mula. Ada 30. Lepas tu 2 hari bulan, dia jual sebab invoice salinan. So kalau invoice salinan maksudnya dia jual. Jual maksudnya kita keluarkan barang kita. Kita keluarkan barang berapa? 3 unit. So 3 unit. Okay, 3 unit harga dia berapa? Okay, 450. So harga ni 1350. So berapa yang tinggal? 30 tolak 3 jadi 27. Okay, jadi 27. Okay, kalau tak jelas boleh tengok buku teks. Okay, so kita tengok yang ni. Invoice asal. Okay, kalau invoice asal maksudnya kita beli. Okay, so kita tengok dia punya butir dia adalah kerusi. Okay, so kerusi kita tengok kad inventory kerusi. Okay, pada awal bulan dia ada 10 unit. Okay, so dia ada 10 unit. Baki dia ada 10. So kita beli lagi 20 unit. Kita beli lagi 20 unit. Keluar pula. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. So ada 10 unit. So kita tengok yang ni dia beli lagi 20 unit. Okay, masuk 20. So kita tengok baki dia berapa. So dalam kedai dia ada berapa? 10 campur 20 ada 30. Okay. So stok yang terkini yang ada dalam gudang ada 30. So kita tengok dokumen yang seterusnya. Okey. Dokumen yang seterusnya.
nota kredit asal. Nota kredit asal ni maksudnya pulangan belian. Kita dah beli kerusi tadi. Lepas tu kat sini kerusi dipulangkan kerana rosak. So tadi kita dah masukkan stok kita 20. Okay, tapi kita check-check, okay, ada 5 unit yang rosak. Bila dah rosak, kita keluarkan stok ni 5. So berapa lagi yang tinggal dalam gudang kita? So 30 tolak 5 jadi 25. Okay. So kita tengok yang seterusnya, memo. Pengurus telah mengambil sebuah kerusi bernilai RM55 untuk kegunaan sendiri. So dia mengambil, dia keluar, dia bawa keluarlah kerusi tu. Okay, walaupun dia ambil untuk urusan peribadi, kita masih kena rekod dalam kad inventory kita. Okay, so kita keluarkan satu kerusi. So 25 tolak 1 tinggal 24. So pada hujung bulan, okay, berapakah baki yang ada kerusi kita? Ada 24. Okay, ada 24 sahaja. Okay, yang ni pula rak pameran pada hujung bulan tinggal 27. Okay, so summary dia. Okay, kita tengok kat sini, okay, penilaian inventory akhir untuk kita dapatkan berapakah jumlah kita punya barang. Okay, rak pameran, okay, 27 dan kerusi ada 24. So kita jumlahkan dan kita dapat nilai dia 13350. Okay, inventory akhir ni kita akan masukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, sampai situ je saya akan ajar. Okay, so hari ni kita belajar tentang satu, akaun kawalan. Okay, yang kedua adalah akaun kawalan, kita belajar dua, ABT dengan ABB. Okay, so next week bila kita jumpa saya akan tanya awak, so better awak hafal, okay, format dia. Okay, apa yang ada di sebelah debit, apa yang ada di sebelah kredit. Okay, kemudian yang kedua, hari ni kita belajar imbangan duga. Okay, apa dia imbangan duga? Senarai, okay, baki, debit dan baki kredit. Okay, senarai baki debit dan baki kredit. Mana kita dapat baki debit dan baki kredit ini? Kita dapat daripada akaun ledger. Okay. Dan last kali kita belajar hari ini adalah inventory. Okay. Nak pengiraan inventory, kita perlu buat kad inventory. Okay, kad inventory ingat mesti ada, nah ni yang penting lah. Yang penting mesti ada masuk, mesti ada keluar dan mesti ada baki. Okay, itu isi. Ya. Kat inventory ni biasa buat kat Excel Buat kat Excel boleh. Buat kat Excel lagi senang. Sebab dia akan automatic, akan tolong kirakan. Itu kalau guna komputer lah. Okay. Nanti kita akan buat kerja khusus nanti memang macam ni lah. Okay, masa form 5 nanti. Okay, so ada soalan lagi tak? Ada soalan? Ada soalan. Okay, so tiga benda yang penting So next week kita jumpa insya-Allah. Okay, lengkapkan semua latihan yang saya berikan dan next week juga saya akan ulang balik tajuk leja. Okay, bila dah settle leja, kita buat 2-3 latihan leja dan kita akan masuk bab yang ke-7. Okay, bab yang ke-7 dan ke-8 itulah yang perlu awak kuasai untuk tingkatan 5 nanti. Okay, kalau awak tak boleh nak kuasai bab 7 dan 8, awak tak boleh nak teruskan topik untuk tingkatan 5. Okay.
So untuk hari ni saya akan bagi awak latihan, awak cuba buat dan kemudian awak hantar pada saya. Okey, setakat itu saja kelas kita hari ini. Okey, terima kasih kerana hadir. Okey, sebelum awak keluar, kena buka kamera dulu, baru boleh keluar.